Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Baik. Baik, Alhamdulillah. 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 Okey. So hari ini kita sambung topik 4 dan hari ini adalah hari terakhir untuk topik keempat dan kita akan habiskan topik ini hari ini. Last week kita dah belajar tentang design of flexible pavement, Malaysian Design Method. Dan hari ini kita akan sambung lagi satu kaedah. So last week kita dah belajar tentang arahan teknik jalan ATJ 5/85. Hari ini kita akan sentuh tentang arahan teknik jalan ATJ 5/85 juga, tetapi pindaan 2013. So arahan teknik jalan ini adalah ada beberapa perubahan, penambahbaikan daripada ATJ yang lepas. Jadi kita akan tengok bagaimana kaedah penggunaan ATJ ini dan bagaimana cara mereka bentuk jalan. Dan kita akan buat contoh-contoh exercise nanti. Okay, ini semua kita dah buat latihan. Ada buat exercise dari CDOS? Ada tengok exercise di CDOS? Ada. Ada yang cuba buat? Ada. Okey, bagus. Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Alright, good, very good. Baik, tanpa melengahkan masa, so kita nak tengok hari ni ATJ 585 pindaan 2013. Ia merupakan satu penambahbaikan, upgrading daripada design method yang lama. Okay, so untuk yang pindaan 2013 ini, dia lebih menumpukan ataupun dia dah ubah tambah baik dengan mengambil kira kepada stress dan strain analisis. Dia punya stress ni, dia punya tekanan dan tarikan analisis, okey, berdasarkan kepada mechanistic material of characteristic. Jadi ada perubahan di situ dan daripada manual tu dia ubah kepada bentuk katalog seperti yang telah diberikan dalam CDOS. So sebenarnya manual katalog ni banyak, tetapi dalam CDOS yang diberikan tu adalah abstrak saja. Kita ambil sebahagian saja yang kita nak gunakan dalam kelas. Okey, secara asasnya untuk mereka bentuk, dia ada dengan menggunakan pindaan 2013 ini ada dua kaedah. Okey, ini adalah kaedah pertama. Ini adalah rumus yang pertama yang kita akan gunakan. So diberi di sini asal untuk every year ataupun number of year ni darabkan dengan ADT darab 365 darab PCV darab LEF darab L dan darab T. So apa benda di sini? So kita tengok dekat sini, SL L1 ni adalah number of SL for the base year design lane. So ADT adalah average daily traffic, PCV percentage of CV. Okay, so LEF ni load equivalent factor. So L ni lane distribution factor, ni kita akan refer table, dan T ni terrain factor. Okay, lane dan terrain ni sama dengan yang lepas, lebih kurang sama je. Okay, so ni adalah cara ataupun formula yang pertama. So ni adalah cara ataupun formula yang kedua. Asalnya dia sebenarnya sama. Okay, cuma yang ini panjang sikit. Kenapa? Sebab di sini nilai ADT dan nilai LEF ini adalah berbeza. LEF ni adalah vehicle load factor of applicable vehicle class. Maksudnya diberikan nilai LEF ini. LEF ni apa? Load equivalent factor ni berbeza. Setiap kenderaan mempunyai LEF yang berbeza. Maksudnya sampel kenderaan tu diasingkan. Ada lori, ada van, ada bus tu diasingkan. Jadi dia akan terasing, dia akan ceraikan. Okey, basicnya 365 LT ni sama saja. 365
LT ni sama sahaja. So yang berbezanya sebab apa? Nilai PCV dan nilai LEF ini dia asingkan mengikut jenis kenderaan. Dia asingkan mengikut jenis kenderaan of vehicle in each vehicle class. Dia asingkan. Yang ini dia sekalikan sahaja. Maknanya dalam kaedah yang pertama, setiap kenderaan yang akan lalu pada jalan tersebut dia kira lamsam sekali sahaja. Kalau kata 1 jam tu ada 1000 kenderaan, so dia ambil nilai tu 1000 sahaja. Kalau kaedah yang kedua ni dia asingkan kereta berapa, lori berapa, bas berapa contohnya. So dia asingkan. Jadi formula ni akan jadi lebih panjang, lebih detail. Okey, boleh bezakan keadaan pertama dengan keadaan kedua? Boleh. Okay, boleh So kalau boleh kita boleh teruskan. Saya nak anda faham dulu konsep keadaan ni supaya nanti tidak rasa keliru. Baik, ini formula yang kita akan guna. So design traffic SLDS ni, so ni dia punya rumus dia. Nanti kita akan gunakan. So ni adalah dia punya step-step untuk calculation. So, macam mana nak ikut step ni, kita terus buat dia punya example. Baik, sekarang keluarkan kertas, keluarkan pensel atau pen, keluarkan calculator dan on. Okay, dah sedia untuk calculation? Dah je. Ready? Semua dah ready? Saya harap semua orang boleh follow. Kita buat sama-sama. Kita kira sama-sama supaya sama-sama boleh dapat kebaikan daripada kelas kita ni. Jangan dengar saja, jangan tengok saja. Nanti takut kita tertinggal. Okey. Baik, dah ready? Ada tak bersama saya sekarang ni? Ada. Ada Yeah. Okey, saya nak semua orang raise your hand. Ada yang tak ada tu. Ada yang tak ada tu. Dia cuma on kelas tapi dia tak ada. Raise your hand. Okay. Ada lagi beberapa orang yang tak ada, yang tak masuk kelas saya ni. Dia cuma on saja. Alright. Okay. Last. Last. Awak boleh nampak tak siapa yang raise hand? Boleh. Boleh Alright, okay, so semua orang ada. Okay, turun tangan. Baik, kita boleh teruskan. Okay, boleh nampak saya punya slide? Boleh. Boleh. Baik, design conventional 20 years. Ayat pertama kat sini dia kata conventional. Ada print tak slide saya? Ada. Okay, so kalau print boleh tandakan kat situ. Maklumat-maklumat dia beri. Conventional 20 years road pavement for 2 lane highway in rolling surface. Rolling surface 2 lane
Average daily traffic ADT 1350. So 60% of which are commercial vehicle. Okay, 16%. Which and unleaded weight lebih 1.5 tan. Ni kita dah cerita kan, kenapa dia ambil 1.5 tan? Sebab commercial. So kenderaan commercial dia lebih 1.5 tan. And the annual gross R dia adalah 4%. So ni maklumat-maklumat yang diberi. Okay, so daripada maklumat yang diberi, kita kena rujuk kepada beberapa table untuk dapatkan nilai-nilai yang tertentu. Okay, dia kata kat sini PCB 16%. Okay, no detail breakdown with vehicle type. Dia tak ceritalah kenderaan-kenderaan yang berat, kenderaan-kenderaan yang rosak tu dia tak ambil kira. Okay, so lane distribution factor L sama dengan 1. Kenapa dia ambil lane sama dengan 1? Baik, kita akan refer pada table 1.1A. Okay, table-table ni tak ada dalam katalog yang saya beri tu. So kita kena refer. Okay, L1 1.0. Okay, so L 1.0. Kenapa 1.0? Kenapa tak ambil 2? Sebab dia kata dekat sini road pavement for 2 lane highway. Bila kata 2 lane highway, dia bermaksud 1 lane ke utara, 1 lane ke selatan. So kita akan ambil dia sebagai 1 lane. Faham? Boleh dapat kat situ? Boleh. Okey, itu cakap ke sangap? Cakap. Sudah Cik. Teruskan. Okey, okey, kita teruskan So L dia adalah 1.0. 1.01. Kalau dia bagi 4 lane, bermaksud 2 lane ke utara, 2 lane ke selatan. Jadi kita ambil 2. Jadi kita ambil L nya 0.9. Kalau dia kata 6 lane, kita nak bina jalan 6 lane, bermaksud kita akan ambil 3 or more. Kalau 6 lane, 3 lane ke utara, 3 lane ke selatan. So kita ambil 0.7. So semakin banyak bilangan lane, dia punya faktor dia semakin kurang. Jadi bila lane semakin banyak, bilangan kenderaan yang akan gunakan setiap lane tu akan semakin kurang. Jadi faktor dia akan semakin kurang, decrease. Okey, ni cerita pasal L. Seterusnya terrain factor. Ini adalah keadaan muka bumi asal jalan tersebut. Okey, so kenapa dia ambil situ? Kita tengok table 1.1B. Kita ambil table 1.1B. So type of terrain kalau flat, so terrain factor dia 1.0. Sekiranya rolling beralun 1.1, dan kalau dia mountainous kita ambil dia 1.3. Ini adalah keadaan topografi kawasan tersebut. Sekejap Okay. Next. So design life adalah 20 tahun seperti yang dia beritahu, dan annual traffic growth 4%. R dia 4%. So ni maklumat-maklumat yang kita dapat daripada data yang diberi dan daripada rujukan beberapa table. Okay. So ini adalah table 1.1 yang menunjukkan LEF, Load Equivalent Factor. Okey, tadi mula-mula saya dah terangkan tadi tentang dua formula. Yang pertama, formula tu akan kita gunakan sekiranya nilai LEF itu diberi secara pukal ataupun secara lamsam. Dia tidak asingkan. Jadi kalau lah data yang diberi itu tidak diasingkan,
maka nilai LEF kita akan ambil pada commercial traffic mix. So kita akan ambil 3.7. Ingat, kalau dalam soalan ataupun ketika kita nak design, nilai kenderaan itu diberikan secara lump sum, campur sekali, maka LEF yang kita ambil adalah mix. 3.7. 7. Bagus. Okey, untuk kes yang kedua, formula yang kedua, di mana bilangan ataupun kenderaan yang dikira itu nilainya diberikan berasingan. Jadi kita akan ambil nilai LEF ini berdasarkan kepada jenis-jenis kenderaan yang melalui jalan tersebut. Small truck and van, so kita ambil LEF-nya 0.1. Large truck 4 point. Articulated truck, ini yang lebih besar, kita ambil 4.4. Bus kita ambil 1.8. Boleh faham? Boleh. Okay, nice. So car and taxis berapa? Kosong. Kosong. Motorcycle berapa LEF-nya? Kosong. Okay, siapa ada idea kenapa motorcycle LEF-nya kosong? Sebab dia ringan. Ya, sebab dia ringan. Kenapa car and taxi ni walaupun dia berat tapi LEF dia masih lagi kosong? Okay, siapa ada idea? Sebab dia termasuk dalam kenderaan ringan. Okay, sebab dia masuk dalam kenderaan ringan. So kenderaan berat tu macam mana? Apa yang kita kategorikan dia sebagai kenderaan berat? Yang dia punya axle dia lebih daripada 2. Okay, lebih daripada 2 dan berat dia? Lebih dari 1.5 tan. Yes, good. Very good. Okay, so berat dia lebih daripada 1.5 tan. Dia akan dikategorikan sebagai commercial vehicle. Barulah kita kira dia untuk design. Kalau car, taxi, motorcycle ni tak masuk dalam design. Okay. Table 1.2a. Di sini dia menunjukkan TGF. Total Gross Factor, dia berubah mengikut tahun, okay, dan berubah mengikut Annual Growth Rate R, dia berbeza. Okay, kalau yang lepas kita kena kira, so yang ni kita refer kepada table sahaja. So di sini menunjukkan design kita untuk 5, 10, 15, 20, 25, 30. Siapa ingat ATJ yang lepas design untuk berapa tahun? 10 tahun. Ya. 10. Ya, bagus. Okey, so ATJ yang lepas kita design jalan untuk 10 tahun sahaja. Kalau kita nak design 5 tahun pun kita kena pakai 10 tahun. Kalau kita nak pakai jalan tu berpuluh-puluh tahun, kita tetap dia design untuk 10 tahun sahaja. Jadi daripada situ dia dah upgrade, dia tambah baik ATJ ni. Jadi kita sekarang boleh design satu-satu jalan itu sehingga berapa tahun? 30 tahun. 30. So 30 tahun. So kita boleh design 30 tahun. Jadi lama lagi. Baik. So daripada maklumat yang diberi tadi, so kita nak kira sekarang. Okey, step dia adalah yang ini sekarang. Dia beri nilai LEF ni sekali ataupun berasingan. Kita nak pakai formula yang satu ke formula nombor 2? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 1. Kita pakai yang nombor 1. Sebab dia bagi kat sini bilangan vehicle ni 1350 ni dia tak asingkan. Dia campur sekali. Jadi kita akan pakai formula yang nombor 1 ni. Yang nombor 1 ni. ADT 365 PCV LEF L darab dengan T. Jadi kita pakai formula yang pertama. Okey. Baik, kita nak kira macam mana.
Okey. So rumus dia ni adalah ADT darab 365 PCV LEF L dan T. ADT adalah 1350 bilangan kenderaan tadi. Betul? Betul. Okey, so 365 memang rumus. PCV 16%. Ingat tak PCV 16%? Jumpa tak? Dia beri kat sini PCV 16%. So masukkan saja dalam formula. So PCV 16% darabkan dengan 3.7 LEF. Datang dari mana 3.7? Sini 3.7 sebab commercial traffic tadi adalah mix. So ambil nilai 3.7 untuk LEF. Boleh? Boleh. Okey, so L dan T, L adalah 1 dan T tadi 1.1. Kenapa L 1? Kenapa One L1 one lane? T 1.1 sebab dia rolling. Ini Rolling. daripada table ni tadi. Okey. So sekarang cuba kira, cuba tekan kalkulator kira ni sebaris ni. Dapat tak 0.321 juta? Cuba tekan kalkulator. Cuba kira. Dapat. Dapat berapa? Tapi kalau kalkulate dia tak tukar kepada ni lagi lah. Dia dapat 3208. Cik dapat 3 Ha. juta 20. Dia tak dapat 0 point. Dia tak dapat kosong tu. Itu dalam unit apa tu? Itu apa, juta ke apa? Saya lupa nak ubah yang calculation hari tu Ratus kan. ribu. Ubah dia kepada Dapat kita- 0.321. kita nak dia dalam unit juta, million. Dapat. Sebab hari tu kan kita buat apa dia kuarter 10 tu dah. Kita dah Exponent tukar. exponent 6 gitu. Ah. Betul kan? Last sentuh calculator last cik. Okay. So itulah last pegang kalkulator seminggu lah tak Ya. pegang. Pinter cik, pinter. Okay. Lepas tu satu hari tu pegang kalkulator, lepas tu 6 hari lain sangap. Mana ada. Okay. So dekat sini kita nak dia dalam unit million, juta. Dia boleh jadi 0.0321 juta. Tu dia mungkin tak dapat juta lah. Dia mungkin dapat dalam 300,000, 321,000. Dia mesti dapat. Okey, boleh dapat ni 0.321 juta ni. Okey. So seterusnya kita nak design dia dalam masa 20 tahun. Ni SL untuk 20 tahun. So SL-LY nilai ni tadi yang kita kira tadi darabkan dengan TGF. TGF ni apa? Refer pada table 1.2A. Ni TGF. Baik, macam mana dia dapat 2978? Berapa tahun? Berapa period? Berapa tahun dia punya period design? 20. 20 tahun. Okey, R dia berapa? Dia beri R berapa? Dari soalan R dia berapa dia beri? 4. R dia adalah 4%. So kita tengok kat sini 20 tahun, R-nya 4. So berapa nilai dapat? 29.78. Boleh? Okey. So kita dapat kat sini TGF 29.78 sebab design period kita 20 tahun dan nilai R kita, annual growth rate kita adalah 4%. So TGF kita dapat 29.78. So gantikan kat sini. Okay, slide saya sini salah. Sini adalah 0.321. Ni. Betul kan?
0.321 darabkan dengan 29.78. Cuba kira dapat tak 9.56 million. Kita main juta-juta sekarang ni. Dapat. Dapat. Confirm Okey. Kita simpan dahulu 9.56 ni, kita skip dulu T3 ni. Okey, kita teruskan. Baik. So, step yang seterusnya. So, result from subgrade testing, CBR mean 18.5, CBR standard deviation 4.4%, probability 85%, normal divide adalah nilai ni lah. Okey. Baik, tiga nilai ini kalau dalam ujian, dalam periksa dia diberi. Tiga nilai ini diberi. Tapi kalau dalam real keadaan, you all kena buat testing lah dekat lab. So, benda ni jangan risau, dia akan beri tiga perkara ni. Okay. So, kita sekarang nak determine subgrade strength. So, karakteristik CBR value used for design. So, gunakan formula ini. Design input value sama dengan mean tolak dengan normal deviate darab dengan standard deviation. So, masukkan nilai-nilai ini dalam formula. Jadi, sama dengan di sini tadi 18.5 mean, CBR mean 18.5. Tolakkan dengan normal deviate. Normal deviate tadi berapa? 1.0364. Darabkan dengan 4.4 standard deviation. CBR standard deviation 4. Okey, cuba selesaikan. Dapat tak 12.9%? Kelas, boleh ke? Okay, start. Okey. Cik, Ya. kenapa dapat 13.9? 13 ke 12? Saya tak tahu dah saya salah ke betul, tapi 13. 2 kali dah dapat 13.9. Saya pun dapat 13. Ya ke? 13.9 Okey, kalau 13 lah. Saya lah tu tersilap. Okey. So rata-rata dapat 13.9 Tak ada yang dapat 12.9? Tak ada. Tak ada cik. Okey, tak apa. So sekarang ni kita Serius tak ada siapa dapat 12.9? Ui, serius? Tak ada siapa-siapa yang boleh payung saya. Tak. Baik, Tak dapat. Kina, WhatsApp aku kenapa dapat 13.9? Okey. Dia dapat 12. Janganlah PM tepi, bincang je kat dalam kelas ni. Syed nak PM tepi pula. Semua dapat dan semua dapat 13. Saya dah malu asing dah ni. Oh. Dapat. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Dapat 12.9. Tu. 12.9 dapat. Itulah masalah kita kan. Nombor yang sama tetapi tekan-tekan jawapannya berbeza. Cuba. Cuba yang dapat 13.9 tu tekan balik, dapat tak 12.9? Kelas? Sekejap cik, tengah fokus ni. Okey. Ingatkan tidur. Sampai cik.
Ai. Ngeluh ke sangam? Mengeluh. Kina tak mau bantu langsung, Kina. Sampai hati. Kawan dah lah Buat tolong. dalam kurungan tu dulu. Lepas tu 18.5. Ya, dah. Masa dapat Cik, 12. cuba Encik kira. Cuba Encik kira. Saya kira dapat Dapat. 12.9 tu. Tak dah? Kina, kau diam ni. Kina, kau dah macam mana? Ya. Kau tekan direct pun Okey, dapat tak apa. Aku diam. Dah mengajuk dah Wani. Saya pujuk dan nanti stiker saya banyak. Kina, kau buat dalam kurungan. Aku pun buat dalam kurungan, Kina. Kalau tekan direct pun dapat 13.9. Cuba kau buat satu-satu. Yang dalam ni, dalam kurungan ni dapat 4.56. Sekejap. Wah, ish. Sabar. Belajar memang macam tu. Okey, 13.9. Cik, 13.9. Pula. Ya, 13.9. Dia ni tak ada pendirian tetap, Cik. Memang Kau betul. diam. Memang saya jarang kan saya ada pendirian tetap. Ya Allah. Tahu tadi saya dapat 12. Kalau saya buat satu, saya dapat 12. Kalau saya buat lamsam terus, saya dapat 13. Okay, Kalau so, kurungan. so kita pakailah 13 tu, tak ada masalah lah. Okay, so kita sekarang dah simpan dua nilai. Tadi kita simpan 9.56 million. Seterusnya kita simpan 13.9%. Betul? Okay, so kedua-dua nilai ni kita akan refer kepada table 1.2b dan 1.3 di sini. Baik. Design traffic SL ni dalam nilai juta, million. Sebab tu tadi bila calculate kita nak dia dalam unit juta sebab kita nak refer di sini. Baik, kita punya SL tadi dapat berapa? 9.56. 56. So 9.56, cuba tengok pada design traffic ni, dia duduk dalam kategori mana? T3. Okay, so dia masuk dalam T3 sebab tadi kita dapat 9.56. So kat sini 2.1 million sehingga 10 million. 10 juta. So dia masuk kategori T3. Okey, nilai T3 ni kita simpan lagi. Seterusnya kita tengok table 1.3. Tengok tadi nilai subgrade yang kita kira tadi, kita dapat berapa? 13.9. 13.9. So tengok pada CBR percent ini, so dia masuk dalam kategori subgrade nombor berapa? 2. So dia masuk dalam subgrade nombor 2. So tadi kita dapat 13.9. So dekat SG2 ni dia antara 12.1 sehingga 20. So dia masuk dalam SG2. Jadi kita ada T3 dan SG2. Boleh? Okey, so pegang daripada situ. Okey, sekarang kita boleh pergi tengok dekat katalog. Ada print katalog. Ada print tak katalog? Ada. Okey, kita pergi tengok dekat katalog. So dalam katalog, kita dah abstract kan, tarik mana yang penting yang kita akan gunakan. So basically inilah bendanya yang kita akan gunakan. Baik, daripada katalog ini
dia menunjukkan nilai-nilai yang berbeza. Tengok tabel ataupun rajah yang pertama ni adalah T1. Berapa? T berapa? T1. So, T1. Okey. Lagi? Kita tukar warna merah. Okey. Nilai yang kedua ni T berapa? T2. 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 Lagi. Ini. T3. Okey, lagi saya buka ni T berapa? T5. Okey, ingatkan dia main bandal le. Okey, ni pun T5. Okey. So dekat sini ada T4. Okey, sini T3. Okey. Dalam kes kita tadi, dia duduk dalam T berapa? T3. Dia duduk dalam T3. So kita tengok dalam tabel T3. Ni dia T3. Okey, CBR yang kita kira tadi dia masuk dalam SG berapa? SG2. So T3 SG2. T3 SG2. Jadi daripada nilai ini, inilah jawapan yang kita cari. Terus pakai yang ini. Boleh? Boleh. Okay. So ni adalah granular subbase 200 mm. Ini adalah crush aggregate base 200 mm. Ini adalah base cost 130 mm. Yang ini adalah bituminous surface cost 50 mm. Okey. So itulah jawapan yang kita cari. Kita pergi balik dekat slide tadi. Slide ni, so kita refer kepada table, kepada katalog. So kita tengok pada SG2 ni tadi, T3 yang tadi. T3 SG2. So inilah jawapan yang kita cari. 50. Yang ini tadi berapa ni tadi? Seraya ni 130. 130. Okey. Selesai soalan pertama. Boleh kelas? InsyaAllah. Okey. Lebih senang ke lebih mencabar daripada ATJ yang lepas? Mudah lagi. Okey, dia mudah lagi. Dia mudah lagi sebab dia tak banyak reference. Okey, boleh kita teruskan untuk exercise yang kedua. Boleh. Okey, kita teruskan untuk soalan yang kedua. So dalam soalan kedua ni dia nak design 20 tahun pavement 4 lane highway. Okey, average daily traffic 72686. Kemudian 20% commercial vehicle. Lepas tu dia punya R dia 4.5%. Okay, sekarang ADT based on HPU. So ADT diberi berbeza-beza. CV1 624, CV2, CV3 dan CV4 di asing-asing. Jadi kita nak pakai formula yang keberapa? Kedua. So kita akan pakai formula yang kedua sebab nilai ADT dia berasingan. Okey Baik, so lane distribution factor L 0.9 kita dapat dekat mana? Kita back balik pada table tadi. Lane dia 0.9. Kenapa Sedangkan dia nak 4 tadi, 4 lane. Kenapa kita ambil 2? 2 ke utara. Utara selatan. Yes, 2 utara dan 2 selatan. Jadi kita ambil 2 lane. So L dia adalah 0.9. Kemudian terrain dia tadi jenis apa? Terrain dia jenis apa? Flat. Ada tulis kat situ, flat surface.
So T dia adalah 1.0. So refer pada table ni 1.1b. So kalau flat, Tarrant factor dia 1.0. Okay, so design life dia 20 years, annual traffic growth dia 4.5%. Okay, so sekarang ni dia, if the design is based on traffic data from HPU survey, the result based on 16 hours survey. So daripada HPU ni apa HPU ni adalah Highway Plan Unit. Kalau kita dekat Malaysia ni, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Data yang dikeluarkan oleh LLM. So daripada survey bancian yang dia buat, dia cuma mendapatkan nilai kenderaan tu adalah dari pukul 6 hingga pukul 10 malam sahaja. Jadi dia tak komplit untuk 24 jam. Jadi untuk ubah data tersebut, ubah nilai tersebut untuk komplit 24 jam, kita kena darabkan dengan 1.2. Ini pemboleh ubah yang digunakan. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Daripada data yang didapati daripada HPU, dia cuma ambil kira data untuk 16 jam sahaja, dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tetapi kita perlukan data untuk 24 jam. Jadi untuk ubah data tu kepada 24 jam, kita kena darabkan dengan pemboleh ubah, iaitu nilainya 1.2. Okey, jadi daripada situ kita kena ambil nilai CV ni tadi. Okey. So kalau CV1 tadi 624, CV2 456 dan seterusnya, dia darabkan dengan 1.2. So 624 darab 1.2 dapat 7.749. Cuba darabkan dapat tak nilai ni? Betul tak? Betul. Semua betul Okey, baik, terima kasih. So ni adalah nilai baru yang kita akan gunakan untuk tempoh 24 jam. So ni adalah nilai baru. Baik, sekarang kita boleh masukkan dia ke dalam formula yang kedua. So tengok betul-betul kat sini, awak dengan jelas melalui slide saya. Tapi kalau awak tulis sebaris di atas kertas, awak akan nampak dengan lebih jelas. Firstly, tuliskan formula ni dulu. Formula je dulu. Tulis dekat atas kertas. Kemudian kita akan masukkan nilai ni satu persatu dan kita akan kira. Untuk nampak dengan lebih jelas, tuliskan formula yang panjang ini sebaris di atas kertas awak. Dah? Okey, kelas. Dah siap? Belum. Belum. Okey. Okey, ada lagi? Okey, ada lagi? Ke dah tidur? Senyap je.
Ada dia. Boleh teruskan ke tunggu lagi? Boleh. Boleh dah Encik, boleh. Okey Okey, so awak dah tulis satu garisan yang panjang. Jadi bila kita masuk nilai dia akan lebih nampak. Okey, gantikan nilai ADT CV1, ADT CV2, CV3 ni dengan nilai-nilai yang kita dah kira tadi. So CV1 749, DT2 547, CV3 379, CV4 122. Masukkan nilai tu. Sebelum saya tunjukkan nilai LEF. Okey, done. Dah ke? Dah. Okey, so sekarang kita nak masuk nilai LEF. LEF CV1. Ini jangan tertukar. Kalau ADT CV1 kena darab LEF CV1. ADT CV2 darab LEF CV2. Jangan tertukar. Jangan ambil isteri orang. Okey, kita nak tengok CV1. LEF CV1 refer kepada sini. So CV1 adalah 0.1. Tengok table 1.1. CV2 4.0. CV3 4.4. CV4 1.8. So gantikan nilai-nilai LEF ini berdasarkan kelas kepada formula ni. Di CV1 0.1, CV2 4, CV3 4.4 dan CV4 1.8. Cuba masukkan. Dah siap? Okay, on. On tak on? On. On. Sekejap. Okay. Tengah kira. Baik. Belum kira lagi. Belum masuk habis nilai tu. Masukkan dulu nilai 0.1 LEF. Dah. Jangan sabar. Jangan. Tu anak siapa pula nangis nak susu tu. Baik, selepas masukkan nilai CV, sekarang teruskan dengan formula darabkan dengan 365 darab L darab T. L tadi adalah 0.9, T tadi adalah 1. L 0.9, T adalah 1 daripada table yang kita tengok tadi, Tarrant dan L, Lane Distribution Factor. Okey, dah masukkan nilai-nilai tersebut. Sekarang barulah tekan kalkulator dengan sabar untuk dapat semak. Tolong semak 1.363 million. Dapat Cik. Dapat dah? Tepat 1.363
Cepat pula. Saya tadi menjangkakan mengambil masa lebih kurang 6 jam untuk dapat 1.363 million tu. Mantul cik, mantul. Dapat cik. Dapat Tak ada gaduh-gaduh kan kali ni? Tak ada. Right, nice. Saya dah solat sunat tadi, tersenyap tu. Alhamdulillah. Ciao dengar tak? Sunat, Ya Alamak. magau. sunat taubat. Syukur saya dengan subjek traffic highway ni membawa pelajar-pelajar saya ke pintu syurga. Okey, baik. Boleh kita teruskan? Dah dapat dah semua? Boleh Dapat je. cik, dapat. Okey So ini adalah design untuk base year. Untuk base year 1 tahun saja lebih kurang. So sekarang ni kita nak design untuk 20 tahun. Jadi untuk convert 1 tahun ni kepada 20 tahun, so kita kena cari menggunakan rumus ini pula. Okey, so gantikan saja nilai di sini. Ini adalah Excel yang atas ni tadi. Excel base year ni tadi 1.363. Darabkan dengan 1 tambah R. R tadi berapa persen? R kita tadi okey 4.5%. Okey. So darabkan dengan kuasa 20 tolak 1 bukan besar satu ni kecil je. 20 tolak 1. Okey, bahagikan dengan R 0.045 tadi 4.5%. Okey, cuba kirakan nilai ini dapat tak 1.363. Ni dalam kurungan ni dapat 31.37, kemudian darabkan dengan 1.363 dapat tak 42.7 juta. Cik, Cik, Ya. 20 tolak 1 tu kecil kuasa Ni dia jadi kuasa 19 ni. Dia jadi kuasa 19. 0.045 kuasa 19. cik dapat. Dapat berapa tu? Ni 42.7 ni. Dapat sebab total dalam kurungan tu jadi kosong. Apa tu? Yang mana? Alah, dapat 31.37 lah. Okey. Tak apa. Take your time. Saya jangkakan ni 4 jam untuk dapat 42.7 million. Sangka sama sem depan cik. Cik kan suka cakap sem depan kan. Ya Allah, baru je lepas solat. Aduh. Awak ni doa tu masih lagi makbul tu. Main-main. Jangan. Cukup ah. Encik, Ya saya. yang R tu dia bahagi dekat yang dalam kurungan tu je. Bukan untuk semua kan? Yang R ni R yang luas tu. ni. Ini bagi dalam kurungan saja. Alright.
Okay, dah dapat? Senyap je. Dapat cik. Dah? Dah dapat lama cik. Oh dah. Saya ni tunggu bas lah rupanya, tak sampai-sampai. Cik makin lama macam makin lama je. Janganlah macam tu. Kita stick dengan 4 jam. Okey, kita stay kita nak habis dah. Okey, baik. So kita simpan dahulu nilai 42.7 juta ni, kita simpan dahulu untuk kita teruskan. Okey, so sekarang ni kita nak cari SG pula. SG kita nak design karakteristik CBR value pula. Okey, ni tadi seperti yang saya nyatakan tadi, nilai-nilai ini diberi. Mean modulus diberi, standard deviation diberi, reliability 95% ni pun diberi. Cuma bezanya dengan tadi, yang ini kita beri dia dalam unit MPa, megapascal. Yang tadi saya bagi dalam unit apa? Contoh first tadi kita bagi dalam unit persen. So tadi kita bagi dalam unit persen. So sekarang ni kita bagi dalam unit MPH pula. MPH pula, lama tak pergi MPH. Okay, so MPA Okay, so dia punya formula dia masih lagi sama. So design input value, mean tolakkan dengan normal, deviate darabkan dengan, masukkan nilai-nilai ni ke dalam formula seperti ini. So cuba kirakan dapat tak 119 MPa. Dapat 119? Dapat. Okay, so kita simpan dulu nilai 119. Jadi kita dah simpan 42.7 million. Kemudian kita simpan 119 MPa. Baik, kita refer balik kepada table ini. Table 1.2b dan table 1.3. Baik. Tadi berapa design traffic yang kita dapat? Berapa juta tadi? Dapat 2.7. Okey, 42.7. Tengok pada table ni. So dia masuk dalam kategori T berapa? T5. Okey, so dia akan masuk pada T5 T5 sebab dia 42.7. Yang lebih daripada 30 juta. So kita pegang T5. Tengok pula pada table 1.3. Tadi soalan yang pertama kita beri nilai dalam bentuk persen. So sekarang untuk exercise yang kedua dia beri nilai dalam bentuk MPa. Kita tengok pada range ini. Tadi kita dapat berapa? Berapa MPa? 119. 119. Tengok pada range dia masuk dalam kategori berapa? SG3. SG3. Berapa dia masuk dalam SG? 4 ya? 2 lah. SG2. Gaduh. Tapi yang SG3 tu 100 tu mana? Cik cakap apa ni cik? Sebenarnya dia gaduh pasal apa cik? Yang range ni cik. Ya, range. Tadi 119 MPa tu dia masuk dalam range SG berapa? SG1. SG3. Tak tahu lah cik. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tak tahu. Buat 3 kali. Saya pilih SG3. SG1 boleh, SG2 boleh, SG3 pun boleh. See? Okay. So contohnya macam seorang pelajar, dia boleh makan sebiji burger, dia boleh masuk dalam kategori 2 biji burger dan 3 biji burger. So dia nak masuk dalam range yang mana? Dia akan pilih masuk dalam range mana? 2 je lah, tak payah tamak. 3
kot. Dia akan pilih maksimum lah kita. Paling minimum. Satu cukup dah kot Encik. Nak Itu jual. burger ni jalan. Alamak. Kan lain tu. Jalan. Memang aku maki tu. Jangan Discord ni. Oh ya Allah. Cik Rizal yang amat saya kasihi, saya rasa 3. So kalau kata range pertama ni burger 1 lapis, yang ini dia punya burger 2 lapis, yang ni burger 3 lapis. So dia nak ambil yang burger yang mana? 3 lah. Ambil lah 3. Dah tentulah dia akan jadi lebih baik. Kan? Ya rakan-rakan ambil yang tak? saya kasihi. Jadi kita ambil lah dia sebagai SG 3. Si dia kena solat dulu. Oh, kiranya kalau macam dia boleh masuk untuk mana-mana, kita akan pilih yang paling banyak lah paling besar. Yang paling baik. Oh, Okey, yang paling baik. Boleh? Boleh cerita dekat situ, faham? Boleh. faham. Okey. So selesailah dekat situ. Okey, jadi sekarang ni kita pegang kepada SG3 dan T5 SG3 dan T5. Jadi kita boleh terus pergi ke katalog. Kita pergi ke katalog semula. Mana katalog kita tadi? Katalog. Berapa tadi? T5 kan? T5. Okey, T5. SG berapa? 3. 3. So T5 SG3. So inilah jawapannya. Baik. Kenapa ambil yang ini? Tak ambil yang sini, tak ambil yang sini. Sebab dalam soalan, dalam soalan dia boleh tanya dia nak design konvensional. Dia nak design konvensional. Dalam soalan yang pertama tadi dia ada nyatakan design konvensional 20 years. Dalam exercise yang kedua dia ada nyatakan tak? Exercise yang kedua dia tak nyatakan. Jadi kalau dalam soalan dia kata dia nak konvensional, ambillah konvensional. Kalau dia kata dia nak deep strength, ambillah deep strength. Kalau dia nak asphalt concrete, ambil yang asphalt concrete. Tetapi kalau dia tak nyatakan apa-apa, jadi kita bagi saja conventional flexible. Boleh? Boleh. Boleh faham di situ So jadi sekarang dia punya result dia adalah yang inilah. So dia punya GSB dia 150, granule subbase dia 150, kemudian crusher aggregate base dia 200 mm, bituminous binder dia 190 mm dan BSC dia bituminous surface cost adalah 50 mm. So ambil saja ini, salin dan dapat jawapan selesai. Okey, kita balik ke slide saya tadi. Okay, so kita pun selesai di situ, dapatlah mana tadi nilai dia. Ni okay, so inilah keputusan dia tadi. Boleh kelas? Okay ke? Alright. Alright, good masih lagi stabil Baik, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Encik, Ya. yang 1.2 tadi tu, yang CV1 darab dengan yang 1.2 tu. Mana Kenapa ke darab dengan 1.2? Saya tak faham yang Mana tu. Kat mana Semula? Saya rasa atas Ni. lagi, atas lagi. Cik Atas stop lagi. kat sini kejap. Cik stop kat situ kejap. Aduh. Ni. Nanti Ya, Mak. nanti Aku ya. tadi dulu kan. Ikut Okey, giliran. okey, Sabar. Kak Long kau sama kah? Buat sayang kan. Black diam. Okey, daripada data yang kita yang di oleh HPU, oleh kalau dekat Malaysia ni LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Oh, yang mana
Saya nak refer table. Taklah. Okey, kenapa darab 1.2? Daripada maklumat yang diperolehi dari HPU survey, ini dia survey. Dia kira berapa bilangan yang lalu dekat kawasan tu. Nanti masa awak semester 4, awak akan buat lab highway. So kita akan kira traffic. Duduk dekat tepi jalan, kita akan kira kenderaan-kenderaan. So data yang kita ambil sini, data yang diberikan oleh HPU ini adalah nilai kenderaan yang melalui satu jalan itu dari pukul 6 pagi hingga 10 malam. 6 pagi 10 malam. Jadi data ini cuma untuk 16 jam sahaja. Sedangkan satu jalan tu dia buka 24 jam. Jadi pengguna atas jalan raya tu selama 24 jam. Tapi kalau kita ambil design untuk 624 ni saja, sikit. Jadi tak nampaklah banyak kenderaan di situ. Jadi kita kena ubah data ini kepada nilai 24 jam. Kita anggarkan untuk nilai 24 jam. Jadi macam mana nak tukarkan data 16 jam kepada 24 jam? So kita kena darabkan dengan satu pemboleh ubah. Nilai diberi adalah 1.2. So sebab tu nilai 624 ni kena darab dengan 1.2, barulah dapat 749. So data yang kita dah ubah untuk 24 jam, 749 kenderaan dalam tempoh 24 jam, baru kita boleh ambil untuk kegunaan design. Okey. Nilai 1.2 tu boleh ubah-ubah Ya. tu. Oh tak. Ini nilai ini pun diberi oleh HPU juga. Oh. Ini tidak berubah. Ni boleh digunakan untuk semua kenderaan. Dah faham. Baik, Tania. Okay, so ingatlah 1.2 ni. Kalau jam dia tu berkurang, maksudnya bukan 16 tu, still kena darabkan dengan 1.2 tu lah. Jam berkurang tu macam mana Macam dia buat survey ni 10 jam je. Macam tu contoh. Tak. Dia dah tetapkan dah. Survey ni akan dia buat dalam tempoh 16 jam. Memang dia akan buat 16 jam. Ini data kebangsaan. Dia takkan ubah. Dia tetap akan ambil 16 jam. Andai kata satu hari nanti dia buat penambahbaikan, mungkin dia kata survey ni dia buat 10 jam saja. Jadi nilai 1.2 ni mungkin akan berubah. Oh, begitu. Okey. Baik, terima kasih. Okey, soalan seterusnya, slide mana tadi? Apa cik, dah faham? Dahsyat ni belum jawab dah faham. Saya Nampak? tengok balik. Nampak di situ ada Nur. Cik, Ya. Cik, Mhm. slide yang Cik tengah tunjuk ni, Okey. ada student, bukan, yang tadi. Yang Bukan slide tu. Ni. okey. Mhm. Slide tu ada student dia dapat 30 point berapa tu? Macam mana kira dia? Cuba Yang mana? Cik tekan ke klik. Yang atas ke yang bawah Yang ni? ni, yang 42.7 tu. Okey, ada siapa-siapa boleh Yang bantu? dalam kurungan tu. Siapa boleh bantu untuk Syazwani kira? Tadi kan Seleka. tadi aku buat satu tambah, buat dulu yang atas. Yang satu tambah 0.045, lepas tu buat yang tu dulu. Lepas tu baru bahagi yang 0.045. Okey, Buat dah. Dapat. Dapat. Cuba sekarang 0.045 kuasa 19 dulu dapat berapa? Oh saya buat je 20 tolak 1 je. Dapat 2.576 kuasa 10 negatif 26. Lepas tu Okey, tak tambah apa, 1 tu kan? Tambah 1. Cuba tambah 1. Tambah 1 jadi 1. Bahagi Kali dengan kan 1. Kali kan Bahagi terus. dengan Satu. 1.045. Bagikan dengan 0.045. 22.22. Dapat 22.22. 22.22. Awik buat Darab terus dengan 1.363. Dapat 30.3 lah. dapat kosong. Dah. Kosong. Dah dapat 37 tak betul. Okey. Ini yang sahih ni. Kita bagi Zulaika cuba tegangkan cara dia buat.
Buat terus dalam kurungan 1 tambah 0.045. Lepas tu kurungan lah. Lepas tu shift 20 tolak 1. Buat dulu lepas tu kau bagi yang 0.045. Lepas tu dapat lah. Alamak, siapa lagi yang dapat Shift tadi? apa ni? Tadi ramai kan yang dapat. Lepas tu senyap. Kak tak faham. Cakap shift apa ni? Dulu. Datang si. Boleh tak Cik, kau ramai tak dapat faham? 30 tu. Zika. Mana Ah, dia? sudah. Cakap je kejap. Lagi dapat merapu Zika. Dapat muka 1.28. Kalau guna cara kau tu. Ika Ha, cuba ha. Ika cuba Dapat 1.28. Ika cuba onkan kamera, tunjuk kat kalkulator macam mana cara tekan tu. Pakai tudung. Tak yang tunjuk muka awak. Tunjuk muka kalkulator je. Alih sebab lepi cik. Alah, kenapa diorang dapat lain ni yang saya rasa ragu-ragu dengan diri sendiri ni. Saya suka lah macam ni. Tadi siapa lagi yang dapat 42 tu? Cuba terang. Cuba terang. Betul itu. Sekejap cik. Ada orang call. Pula. Dia direct message lah tu. Cik, saya turun kejap. Terus laju. Bye. La ilaha illallah. Mohon sampai. Tak guna Ika. Sorry sampak lah Ika. Patutlah saya dengar bunyi motor tu. Saya toleh kat tingkap. Tak ada hujan ke apa. Cepat je. Cuba kira. Siapa yang dapat cuba terang. Saya tak pegang kalkulator. Phone tak boleh Encik, lepas tu kalau data dekat sini dah berubah, so dia punya ESAL tu berubah lah kan? Cik tak dengar. Encik tak dengar. Encik tak dengar. Encik ni Tak dengar. Aduh lah. Yang kuasa 20 tu. Aha. Kuasa buat 20 kuasa 19. bukan kuasa 20 tolak 1 ke? Kuasa 20. Yelah 20 tolak 1 19. Tak, yang Tak, nilai satu tu huruf besar kan? Yang besar kan? Tak. Itu Satu sekali dengan kecil. 21. So 19. Kuasa 19. Maksud 19 tu dah tak ada apa-apa belakang Tak Ya. ada. 0.045 tu kuasa dengan 19 je lah. Kuasa 19. Dapat 1. Kan? 1 bagi 0.045. Weh, yang tu baru dapat 22.22. baru dapat 42.7 sebab satu tu bukan kuasa. Kiranya 1 tu yang besar lah. Yang kecil. Encik dah cakap tadi. Tapi encik kata yang tu kecil. Yang tu kecil yang dia kau guna satu besar baru jadi 40. Cik, yang 20 Macam tu. mana nak? Yang 20 tu kuasa 20 tolak 1 ataupun kuasa 20 besar tolak 1. Satu tu kecil idea. Encik dah cakap dah tadi. Okey. Okeylah. Saya silap kot. Okey, ni satu. Formula. 1 tambah dengan ini dia ada formula lah. Kalau saya letak je tu ya. 1 tambah dengan kita pakai formula yang ni. Salah letak kod ni. 1 tambah dengan 0.45. Cuba buat macam tu. Sama tak dengan ni? Cuba kira balik. Okey. Kita nak proof sama ada Zulaika tadi kira betul ke. Cik, Dia sibuk tengah sain. saya dah dapat dah 42.7 ni. Tolak Tapi- 1 ni besar. Tapi satu ni besar. Yang N tolak satu ni besar bukan kuasa.
Yang dekat formula pun sama je. N tolak 1 besar. N ni tolak 1 besar Okey. Yang ni dia jadi 1 besar. Kat mana nak tukar dia jadi 1 besar? Gitu. Macam tu. Encik, lagi slow. Tak nampak pun encik tunjuk. Okey, sorry. Sekejap ya. Nampak tak apa yang saya share ni? Sorry. Nampak tak slide saya? Dekat slide lagi. Slide ni nampak Sekarang dekat skrin saya keluar apa Saya tak. Slide tadi. Pengiraan. Slide. Ni keluar step 2 ni. Betul? Okey, siap. Ni cuba tekan macam ni pula formula ni. 1 tambah dengan 0.045 darab dengan kuasa 20. So tolak dengan 1. Tolak 1 ni besar. Okey. Kita semak sama-sama. Dapat je. Dapat. Baru dapat. 42.7 75. Okey, ni kita turunkan lah. Gitu boleh? Boleh. Gitu. Yes, Gitu. Macam mana Zulaika tadi boleh dapat? Sebab dia ikut formula atas tu, dia tak ikut cara Encik kira tadi. Betul lah tu. Saya ingatkan semua tahu. Satu dah. Saya dapat barang dah. Saya dapat. Dah habis sain dah. Dah. Sorry cik, lama sebab Food Panda datang sekali. Saya order air. Dia punya nak selamatkan diri kan. Food Panda lah. Pos tak laju lah cik. lah Saya bagai. dah order lama. Lepas tu Dah nanti lama. dia kata adik nangis nak susu lah. Mana Paling ada kuat. cik? Cik jangan main-main. Saya seorang. Alamak cik. Ingat lawa apa? Okey. Confirm Okey, ada soalan lain? Terima kasih kerana tolong saya semak. Okey, ada soalan lain? Kat mana lagi tadi yang saya silap Ada kat mana lagi tadi? Sebaik ada pelajar-pelajar saya yang peka. Saya suka pelajar-pelajar macam ni, dia peka dengan slide saya. Saya saja je letak macam tu nak tengok pelajar alert tak. Ya ke? Tadi Ya tu. Ya lah tu. Kita nak tengok dia alert tak apa yang berlaku pada slide, apa yang saya cakap. Dia buat tak? Itu maksud dia kira lah tu. Yang kata dapat. Betul aku dapat, betul. Tak tahulah dia kira ke tak kira. Krik. Okay, so kelas, itu saja kelas kita untuk hari ini. So saya dah terangkan kepada anda 2 exercise untuk subjek untuk ATJ Penginaan 2013 ini. So insyaAllah minggu depan kita akan cuba, kita akan bagi satu assignment. Saya akan bagi tahu nanti bila saya masukkan dalam sidang, saya akan bagi tahu. So sila buat exercise. Nanti yang ni pun kita akan beri satu exercise untuk you buat preparation. Kemudian nanti saya akan bagi satu assignment, kita akan cuba buat quiz dan satu ujian yang kedua.